Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian di dalam kitab Da'watul Tamah dan begitu juga dengan kitab Fathul Mu'in. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini insya-Allah taala sebab ini pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan diberikan ini kefahaman dalam agama dan husnul khitam dan dikumpulkan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita akan masuk ini kepada kitab kita yang pertama daripada kitab Da'watul Tamah. Berkata yang ini penulis Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka beliau masih membicarakan berkenaan yang ini dengan bahayanya ini riba dan berkenaan yang ini dengan kepentingan yang ini bagi peniaga-peniaga Islam untuk memahami hukum ahkam dan juga yakni melaksanakan keihsanan dalam yakni jual beli supaya perniagaan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah sampai ini kepada muka surat yang 155 yang mana penulis ini mengatakan bagi para salaf saleh yang menceburkan diri dalam permuamalahan ada contoh dan tauladan yang baik yang boleh ditiru dan sudah termasyhur sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perkataan ini salaf saleh, perkataan salaf ini maksudnya mereka-mereka yang dahulu. Asal ini perkataan salaf ini maksudnya mereka-mereka yang dahulu. Yang dimaksudkan di sini adalah ulama-ulama yang terdahulu. Yang saleh, yakni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membicarakan tentang adab-adab ini jual beli dan muamalah dan sunnah-sunnah Nabi SAW dan hukum ahkam ini yang bersangkut ini paut ini dengannya. Dan beliau juga yakni menukilkan beberapa yakni kisah-kisah daripada para yakni ulama apabila yakni mereka melaksanakan jual beli. Maka beliau mengatakan sebahagian daripada berita-berita ini pada kitab Adab Berusaha dan Mencari Sara Hidup. Ini adalah bab ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka di sana Al-Imam Ghazali yani membicarakan ini dengan panjang lebar berkenaan dengan perkara ini. Maka beliau mengatakan sila kembali kepadanya. Kita lihat Al-Imam Al-Haddad, beliau banyak kali kita lihat dalam kitab-kitab beliau akan merujuk kepada Al-Imam Ghazali lebih-lebih lagi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan kita lihat banyak kandungan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang wujud pada kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini menunjukkan yakni ada kaitan di antara kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad dengan kitab Al-Imam Ghazali, dan ini menunjukkan akan kepentingan yakni para ulama kita dalam yakni membaca kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Hendaklah setiap peniaga dan pekerja bersifat adil dan ihsan. Ini seperti mana kita membicarakan yakni pada minggu yang lepas ini, supaya kita mendapatkan barakah di dalam perniagaan. Yakni baik dalam perniagaannya dan pekerjaannya tanpa berlaku zalim dan menipu. Apa yang penting yang perlu kita faham di sini adalah perniagaan kita adalah ibadah. Pekerjaan kita juga adalah ibadah. Yakni ia adalah melaksanakan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atas kita, dan kita melaksanakannya dan kita meraihkan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak menzalimi dan kita tidak menipu. Maka kita akan mendapatkan bahagian pahala atas ini perkara tersebut, maka ia dikirakan sebagai amal saleh. Jadi sebagai seorang Muslim harus kita faham bahawasanya ini adalah daripada ajaran agama kita, dan ini adalah perkara yang akan memberikan kepada kita bukan saja manfaat di dunia, akan tetapi dia juga akan memberikan kepada kita manfaat di akhirat. Ada sebagian orang Islam ini mungkin mereka menyangkakan ibadat ini hanya solat sahaja, ataupun solat dan puasa pada bulan Ramadan dan sebagainya. Ini adalah kesilapan yang besar. Ibadat ini dalam Islam ini merangkumi kehidupan kita seharian, pekerjaan kita, perniagaan kita, muamalat kita, muasyarat kita apabila kita bergaul dengan orang,
begitu juga yakni dengan silaturahim, begitu juga dengan yakni mencari yakni rezeki yang halal dan sebagainya. Maka semua ini perkara yang bersangkut dengan kehidupan kita, ia adalah perkara yakni yang peluang yakni ibadah di dalamnya. Allah memerintahkan kita untuk kita meraihkan hukum ahkamnya, yang mana apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan barakah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sentiasa menasihati pelanggannya dengan benar, amanah dan jujur dan sebagainya dari yang biasa dilakukan oleh ahli taqwa dan ihsan. Maka ini adalah daripada perkara-perkara yang akan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Taala dalam kitabnya, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yani Allah bersama mereka-mereka yang bertakwa dan mereka-mereka yang berlaku ihsan. Maka Allah ini bersama, ini maksudnya Allah merahmati. Allah Subhanahu wa taala ini merahmati mereka-mereka yang bertakwa. Allah menurunkan ini barakah, memberikan kebaikan kepada mereka dan mengampunkan dosa mereka apabila mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah, yakni dengan ikhlas. Kita melakukan segala-galanya, maksud kita melakukannya adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat seorang mukmin. Sifat ini seorang mukmin adalah dia melaksanakan segala-galanya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hanya mendapatkan keridaan manusia ataupun selain Allah. Akan tetapi seorang mukmin dia adalah seorang yang tiap-tiap amalan yang dia melakukan, maka Allah adalah maksud baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang bertakwa dan mereka-mereka yang ada sifat ihsan di dalam diri mereka. Hendaklah setiap peniaga dan pekerja apabila pelanggannya terkira orang yang bodoh atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijualnya, jangan sampai dia mengambil kesempatan menjual barangnya dengan harga yang mahal. Ini semua adalah daripada hukum ahkam yang jual beli dan juga adab-adab ini dalam jual beli. Yakni tidak dibolehkan bagi seseorang untuk mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dan menyusahkan orang lain dan sebagainya. Perkara-perkara ini seperti ini adalah perkara yang bercanggah dengan adab Islam. Mengambil kesempatan menjual barangnya dengan harga yang mahal, malah dia memandang apa yang lebih baik bagi maslahat pelanggannya itu. Mula-mula ditakdirkan jika pelanggan itu tergolong orang yang pintar membeli dan dia sangat arif tentang harga barang-barang, berapa harga yang patut dibelinya. Begitulah sewajarnya dia melakukan muamalahnya terhadap si pelanggan ini. Kalau tidak, maka dia akan terjerumus ke dalam bahaya dan bahaya dan dosa. Kita dalam bab jual beli ini, kita ada berkenaan dengan harga ini. Kadang-kala harga ini ditetapkan. Harga bagi sesuatu barangan, iaitu ditetapkan oleh penguasa. Ini boleh berlaku pada zaman Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu an. Maka beliau menetapkan beberapa harga bagi beberapa barangan supaya perkara tersebut dapat dimiliki oleh mereka-mereka harta yang miskin. Maka supaya tidak ada kezaliman yang berlaku, tidak ada penipuan yang berlaku, maka tidak dibolehkan bagi seorang berniaga untuk mengambil kesempatan kebodohan pelanggannya untuk menaikkan harga yang dengan tidak sepatutnya. Maka di sini ada syubhah ataupun kita mengatakan ada gharar. Dalam bab jual beli kita panggil gharar, iaitu penipuan. Penipuan kita melihat kepada kebodohan ataupun apa kita mengatakan pelanggan tidak mengetahui nilai sesuatu perkara, maka kita mengambil kesempatan kebodohannya dan kita menaikkan harga. Dalam hukum jual beli kita panggil bai'ul gharar, jual beli dengan penipuan. Maka dan juga sebagian ulama kita mengatakan al-ghubnul fahish, iaitu penipuan dengan menipu dengan menaikkan harga dan mengambil kesempatan daripada kebodohan si pelanggan. Maka ini perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, tidak dibolehkan baginya melakukannya. Kerana itu dia akan terhitung di antara orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, dan di antara orang yang tiada menyukai bagi saudaranya apa yang disukai bagi dirinya.
Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka ini bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini semua adalah daripada sifat-sifat, masya-Allah, daripada akhlak ini Nabi SAW. Mudah-mudahan ini Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mempunyai akhlak ini yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan membicarakan yang seterusnya. Penulis ini mengatakan kisah yang menunjukkan amanah dan berhati-hati dalam muamalah. Maka beliau akan mendatangkan beberapa kisah dalam perkara ini. Jadi insyaAllah